berkongsi sikit saja. Kita sudah, saya kira, membuat kesilapan pada pusingan yang pertama tadi. Maka saya mengharapkan sungguh-sungguh bahawa Dewan Yang Mulia ini tidak melakukan kesilapan kedua dalam menolak cadangan-cadangan yang dibuat oleh sama ada Kuala Krai dan sahabat saya daripada Subang. Kerana kita di sini selaku lawmakers, legislator, bertindak atas semangat mendapatkan yang terbaik untuk negara ini. Meskipun kita duduk dalam divide yang berbeza, tapi dalam hal-hal yang bersangkutan dengan governance yang terbaik, best practice, saya kira dalam semangat itu saya rasakan ada kewajarannya untuk kita bersepakat dalam hal ini. Dan saya minta sungguh-sungguh sanity should prevail dalam hal ini. Jadi tanpa saya berhujah dengan lebih panjang, kan sudah pun jelas perkara tersebut, jangan kita lakukan kesilapan dua kali. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Yang Amat Macang. Terima kasih Pengerusi. Undang-undang ini sudah sampai di peringkat jawatankuasa dan perbahasannya sudah menjadi cukup spesifik, tapi itu tidak menghapuskan latar belakang undang-undang ini dibahaskan. Perbahasan mengenai undang-undang ini diadakan ketika public opinion dengan izin terhadap beberapa institusi penguat kuasa berada pada tahap yang bermasalah. Itu satu kenyataan hakikat yang ingin kita tegaskan berulang kali. Sebab itu apabila klausa 7 ini memberikan kuasa kepada menteri untuk melantik pegawai polis yang demikian pangkatnya untuk mengetuai ketua bank data DNA, ini sudah tentu akan mengundang rasa pesimis, dan itu berpandukan kepada latar belakang terhadap beberapa perbuatan segelintir pegawai-pegawai tinggi polis dengan tidak bermaksud untuk mempertikaikan atau memperlekehkan atau tidak memperakui sumbangan cemerlang pasukan polis terhadap keselamatan negara. Namun di sana dalam apa juga institusi pasti ada segelintir yang terlebih lajak daripada laju. Dia turun bukit pun dia kayuh juga. Dia sepatutnya break tapi dia kayuh. Ini masalah. Latar belakang inilah yang mengimbas kembali kenangan kita terhadap banyak insiden. Kita adalah mendengar kisah kematian dalam lokap, peguam negara dah isytihar kes bunuh, tapi sampai sekarang belum ada pendakwaan. Dalam undang-undang ni kita kata menteri boleh melantik pegawai polis jaga ketua bank DNA ni. Dalam kes 98 perbicaraan Nur Ibrahim, seorang pegawai polis bernama Rodwan menjadi satu evidence dalam mahkamah yang tidak dicabar, merampas sampel darah daripada Anwar Ibrahim di bawah jagaan Dr. Zaharino. Merampas, itu evidence mahkamah, tidak dicabar, dan pegawai itu naik pangkat. Kalau pegawai macam ini jaga ketua bank data DNA, berat kita. Ini latar belakangnya. Sebab itu kalau kita hujahkan begini, insiden yang disebut oleh Subang yang berlaku terbaru di Kelang, itu sudah pun berlaku 10 tahun dulu. Kita baru lepas sembahyang isyak berjamaah, pasukan polis bertopeng M16 tendang pintu dan tingkap, pijak sejadah. Ini berlaku dalam negara kita. Sekali ini kita bagi kuasa pada menteri melantik pegawai polis untuk jadi ketua bank data DNA forensik Malaysia. Berdasar pada latar belakang inilah, yang berhormat Timbalan Menteri, kita mohon sangat-sangat untuk cuba melihat rasional cadangan kita supaya ianya bukan satu individu, ianya harus berupa sebuah suruhanjaya yang dilantik di Pertuan Agong dengan job spec dan job description yang jelas, dengan bidang kuasa yang terang, supaya integriti dan kewibawaan rang undang-undang yang nak kita bawa dan nak kita laksanakan ini berjalan tanpa mengundang pertikaian dan prejudis daripada masyarakat. Berdasar kepada hujah-hujah itulah, Pengerusi, saya ingin menyumbang sedikit pandangan dalam perbahasan peringkat jawatankuasa. Terima kasih. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sehubungan dengan hujah-hujah yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat, sebentar tadi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan juga apa yang saya ingin menekankan pertamanya, saya
menegaskan apa yang saya telah berbahas ucap semasa penggulungan tadi. Saya ingin menekankan semula, terutamanya kalau kita lihat daripada negara maju, ke mana yang saya nyatakan tadi, tidak ada Suruhanjaya yang diwujudkan dalam negara-negara lain. Malahan ada setengah negara seperti Jepun, bahawa pengurusan di bank DNA di bawah pihak polis, dan begitu juga Amerika Syarikat, yang mana di bawah penguasaan FBI. Dan selain daripada itu, saya ingin menekankan bahawa, boleh minta penjelasan sedikit saja daripada Timbalan Menteri. Boleh saya tanya, Amerika Syarikat dan Jepun ni, adakah mereka menubuhkan satu suruhanjaya seperti kita tubuhkan di negara ini, sebab kita mengiktiraf bahawa institusi pihak polis di negara ini ada bermasalah besar, dan kita tubuhkan satu suruhanjaya khusus untuk kaji semula institusi ini. Adakah Jepun buat? Adakah USA buat? Itu dia beza dia, sebab di sana keyakinan ada dalam institusi polis yang dilihat sebagai badan yang cukup berwibawa, cukup profesional, walaupun kadang-kadang bukan semua perfect lah, ada sekali-sekala ada masalah, tapi secara menyeluruh tidak ada masalah besar. Tapi di negara kita berbeza, kita ada track record, ada sejarah yang ternyata. So, jadi itulah bezanya. Jadi bila kita bawa contoh daripada negara-negara lain, kita kena bandingkan dan faham apa bezanya. Jadi sebab itu saya minta penjelasan itu. Terima kasih. bezanya ialah bahawa pihak tuan-tuan terlampau prejudis sangat terhadap anggota polis. Itulah sebabkan saya tidak percaya sama sekali terhadap anggota polis. Tuan Speaker,